Dan diam tak diam antara perkara yang kita nampak ketika musim PKP ni ialah sektor seperti museum, arkib dan sebagainya terus menjalankan tugas mereka, terus mengadakan pameran tapi secara maya. Dan baru-baru ni diadakan juga pameran tentang penyakit berjangkit itu oleh Arkib Negara. Jadi hari ini kita nak sembang lebih lanjut bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelidikan dan Pengembangan Arkib Negara Malaysia, Puan Hajah Yatimah Rimun. Assalamualaikum Puan Hajah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihatnya? Alhamdulillah sihat. Ya, ceria je pagi ni nampaknya. InsyaAllah. Bila kita tengok semua ni kan ceria, jadi kita pun ceria bersama. Saya sebab nampak pokok ni. Oh ya, pokok yang viral lah. Okay. Hajah nampak macam ni. Rupanya tahun depan nak mencin Tahun depan, insyaAllah. 30 tahun lebih bersama Arkib Negara. Ya, saya. Punya senior tu. Betul. Ya. Okey, kita nak mulakan tentang pameran yang dilakukan secara maya ya. Barangkali boleh dikongsikan sedikit tentang pameran ni. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pameran yang kita adakan secara maya ini adalah ekoran daripada program yang kita sambut untuk Hari Arkib Antarabangsa. Jadi apabila berlaku penularan wabak COVID-19, jadi program kita rombak dan cara kita mengadakan aktiviti juga kita rombaklah. Kita sesuaikan dengan keadaan. Jadi untuk itu Arkib mengadakan satu pameran khas iaitu pameran penyakit berjangkit, sejarah dan cerita. Okey. Jadi sebenarnya pameran ni kita tak rangka daripada awal pun. Jadi kita ambil tajuk ini untuk disesuaikan dengan mood masyarakat kita. Kesan daripada COVID jadi tajuk ni dipilih sendiri oleh pihak Arkib? Ya, kita pilih sebab mungkin ramai masyarakat di luar sana yang ingin mengetahui lebih lanjut apakah penyakit-penyakit berjangkit yang pernah berlaku dan masih berlaku di negara kita. Betul. Jadi untuk itu Arkib mengambil inisiatif, kita sebagai penyimpan khazanah warisan negara, banyak maklumat yang ada pada Arkib Negara. Jadi inilah peluang yang kita rasa untuk kita berkongsi bersama dengan masyarakat untuk mengetahui apakah penyakit-penyakit yang pernah dan masih berlaku penyakit berjangkit di negara kita. Okey. Pameran ini maya ini masih lagi berlangsung, masih lagi ada di dalam talian? Ya. Pameran ni kita dah mulakan sejak 11 Jun yang lepas. Okey. Ya, boleh layari melalui laman rasmi Facebook Arkib Negara. Facebook. Di Facebook. Ya. Okey, mudah, lebih mudah Ya, jadi pameran ni akan berterusan lah. Akan sentiasa ada lah. Sentiasa ada. Bagus juga. Okey, kalau kita tahu mungkin generasi baru ni tahu tentang paling kuat pun SARS dan MERS dan juga sekarang ni COVID-19 lah. Kalau diikutkan daripada perkongsian pameran tu, apa antara penyakit berjangkit di Malaysia ataupun di tanah Melayu ni yang dikongsikan? Dan kalau kita baca tu, kita cakap sebenarnya pernah berlaku di negara kita. Okey, saya akan melihat kepada penyakit berjangkit yang awal sekali yang pernah ada di negara kita. Jadi melalui rekod-rekod fail-fail yang ada di Arkib Negara, terutamanya rekod-rekod fail Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Ini adalah kumpulan rekod yang terawal yang lengkap yang ada dalam koleks kita bertarikh 1875. 1875? Ya, 100 tahun yang lepas lah kan. Sebelum Malaysia lagi. Sebelum Malaysia lagi. Jadi melalui kita punya kajian, kita dapati penyakit malaria merupakan penyakit yang ialah daripada kajian kita yang terawal yang kita jumpa. Kita jumpa satu dokumen pada tahun 1881. Ada satu surat yang mencatatkan bahawa kerajaan Singapura masa itu, Colonial Office Singapura, mengarahkan ubat-ubat malaria dihantar daripada Singapura ke Port Swettenham untuk kegunaan kerajaan Negeri Selangor melalui jalan kapal lah. Jadi daripada sini kita dapat tahulah bahawa yang terawal adalah malaria. Pada tahun 1880-an ni memang banyak. Selain pada malaria, ada juga penyakit taun. Taun kita kesan kolera pada tahun 1882 melalui satu catatan the appearance of epidemic kolera di Melaya. Jadi daripada sini kita kongsi, kita sedut dokumen ni untuk kita war-warkan, kita pamerkan pada publik lah. 1875 dah ada dokumen tersebut. Ada bukti lah 2019 tambah lagi satu dokumen pada COVID-19 ni. Bagaimana? Itu dokumen online. Dokumen online. Pemelihara menjaga
maklumat-maklumat yang sangat berharga ini. Tapi sebelum tu saya nak kongsi satu lagi virus Ya. yang hampir sama yang kita dengan yang sekarang ini, Ya. Okey. iaitu virus influenza. Ya, ya. Pada tahun 1904 dah ada, tapi ceritanya tak banyak. Oh, banyak ni sebelum Spanish flu punya Ya, Okey, dah ada. Dah ada. Spanish flu 1918. 18, Ini yang saya ingin berkongsi lah pada menarik pagi ini. Pada tahun 1918, Spanish flu melanda tanah Melayu pada masa itu. Jadi memang banyaklah maklumat-maklumat yang kita perolehi. Dia punya langkah-langkah pencegahan tu, tu yang saya suka nak kongsi ni. Betul. Hampir sama dengan apa yang kita lakukan sekarang ni. Ada di arahan penutupan sekolah, antaranya sekolah Malay College Kuala Kangsar. MCKK. MCKK. Ya, pernah tutup juga. Ya, diarah ditutup sementara. Kemudian penutupan pusat-pusat hiburan macam panggung wayang, pusat-pusat biliard dan juga pusat peranginan. Selain itu ada juga arahan supaya digalakkan kita ni memakai mask. Memakai topeng. Memakai topeng apa semua. Penjarakan 1 meter tu ada juga itu ditekankan tidak tak? pula ditekankan dekat situ. Cuma dari segi prosedur dan langkah-langkah yang ada dulu ada persamaannya dengan sekarang. Betul. Jadi kuarantin pun ada, camp untuk kuarantin pun ada. Wow. Pembinaan sementara hospital-hospital untuk penyakit influenza pun dibina untuk sementara lah, iaitu di Kuala Kubu, di Kelang dan juga di Kuala Lumpur. Jadi bila baca tu memang sama ya. Sama ya. Dia macam setiap 100 tahun ada sesuatu yang boleh kita belajar daripada 100 tahun yang terdahulu kan. Tapi tentang Spanish flu ni memang banyak maklumat kita peroleh. Cuma kita tak terlintas di Malaysia di tanah Melayu ketika itu bagaimana kan. Maknanya memang banyak maklumat yang diperolehi. Lebih daripada tulisan di akhbar ke ataupun dokumen-dokumen yang betul-betul berkaitan daripada kerajaan, pemerintah dan sebagainya. Ya, apa yang kita rujuk adalah daripada kumpulan fail Setiausaha Kerajaan Islam yang bertarikh 1875 hingga sekarang lah. Jadi rekod-rekod ni kita jumpa dalam tahun 1880-an, 1918 lah untuk Spanish flu ni. Dia disimpan secara fizikal atau di dalam talian dokumen tersebut? Dokumen ni sekarang memang secara fizikal. Memang masih cantik lagi dan kita pelihara. Jadi kumpulan rekod ni adalah macam our treasures lah sebenarnya. Pastinya. Sebab dia yang paling lengkap, yang paling bagus. Dia punya isi kandungan dia. Macam tak ada bawa ke satu. Pernah pergi Arkib Negara? Belum, tak berkesempatan. Sebelum mati wajib pergi. Saya akan pergi. Dah buka ke? Dah. Sekarang dah. Kita dah buka sejak 15 Jun lepas. Tapi kita kena ikut SOP lah. Ada SOP dia lah. Ada temu janji, ada penjarakan sosial dan kena buat terhad kepada 20 saja untuk satu hari. Satu hari? Ya. Okey. Yalah, sebab sebelum kita tahu Arkib Negara itu kerajaan atau akhbar-akhbar lama kan. Dan ini antara perkongsian ini apa Government of Kedah. Gazetnya banyak. Jadi setakat ni sejauh mana peratusannya bahan-bahan artifak dan juga apa saja berkaitan dengan maklumat yang terawal sehingga sekarang telah pun didigitalkan. Okey. Untuk salah satu pemeliharaan bahan-bahan akib, kita ada dua cara lah. Satu cara konvensional di mana kita buat pemeliharaan dan pemeliharaan. Kita pelihara tu contohnya kalau dokumen tu dah koyak, kita kena cantumkan balik. Kalau berlubang kita kena tampal. Jadi menggunakan kita punya special tissue papers, gam yang tidak berasid. Jadi memang sebelum kita buat proses tu kita buang dia punya asid-asid yang ada dalam kandungan dokumen tu. Okey, bukan main tampal saja kan. Ini yang pakai kantar tu ke macam mana? Dia tradisional, dia lebih menggunakan tangan dan dia perlu kepakaran lah, skill dan kesabaran. Jadi itu kesabaran tu betul. Jadi ini adalah cara yang tradisional dan kalau kita dah pelihara ni bahan-bahan tu boleh tahan lebih kurang 100 tahun. Ini memang kita dah buktikanlah. Contohnya rekod terawal yang ada dalam koleksi akib bertarikh 1641. 1641? Ya, dan kita dah buat proses pemeliharaan dan pemeliharaan. Sampai sekarang masih cantik dan kita boleh rujuk lagi lah keadaan dia. Cuma warna lah dia kuning sikit sebab masa kita terima tu warna dia dah kuning. Kita tak tapi itu yang mahal tu kan.
Jadi selain daripada pemeliharaan secara tradisional tu dan kita pelihara dalam gedung dengan kita jaga kelembapan dan suhu apa semuanya, alhamdulillah lah bahan ini bertahan lama. Yeah. Jadi sekarang ni selaras dengan teknologi moden. Jadi cara preservation kita dah bukan beralih, kita juga menggunakan pendigitalan bahan. Jadi pendigitalan ni lebih mudah. Dia selain daripada untuk kita preserve bahan, adalah juga untuk kemudahan akses. Ya, betul. Jadi bila kita buat pendigitalan, public orang ramai boleh mengakses bahan-bahan tu daripada mana saja pada bila masa. Betul. Menggunakan sistem yang kita bangunkan. Sama lah macam pameran di Facebook tu kan. Sebenarnya dah telah digitalkan. Ya, wow. Menarik minat betul. Ini baru satu tajuk. Baru satu aspek ni. Arcade. Betul tu. Boleh datanglah melawat kami. Boleh, dah boleh dah ni. Hajan, yang 1941 tu dokumen apa ya kalau beritahu? Ya, rekod Belanda punya. Rekod Dutch record dia lebih pada baptism. Macam kelahiran, daftar kematian dan juga mesyuarat-mesyuarat diorang di gereja kan. Baik. Dan dokumen ni dalam bahasa Belanda. Jadi memang kami Ada penterjemahannya lah. ada tapi tak habis. Sebab benda ni ambil masa Betul. kan. Ini mencabar juga. Berapa banyak dokumen yang ada kan, artifak-artifak semua. Tapi ialah dianjurkan kita semua untuk memahami apa saja berlaku dalam sejarah negara dalam zaman kita. Mesti kita boleh belajar daripada sesuatu yang berlaku sebelum. Jadi Arkib Negara tempat paling sesuai untuk kita mendapatkan bahan-bahan rujukan ini. Dan insya-Allah apa yang berlaku sekarang ni pun bakal menjadi catatan sejarah pada mungkin 50 tahun nanti kalau panjang usianya kita ni. Mungkin kita boleh berbicara mengenai sekarang pun. Hajar, terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat-sangat membuka mata ni. Kan? Saya akan ke Arkib nanti. Kita pergi ramai-ramai lah, jom. Boleh. Ya, Hajar Yatimah Harimun, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelidikan dan Pengembangan Arkib Negara Malaysia, selamat meneruskan tugas di Arkib Negara. Terima kasih Cik Ali dan Cik Arif. Okey.